Zombie Apocalypse. Okey, kita lihat satu lagi bila seandainya sumber air yang kita sediakan tidak mencukupi, dah sekadar bergantung kepada taburan hujan, dia sebenarnya akan membuat satu masalah ataupun cabaran kepada industri. Contohnya, kalau tahun ni kemarau yang serius, hasilnya akan menurun dan impaknya dia akan datang pada tahun kehadapan, tahun depan dan seterusnya sekurang-kurang 2 tahun, hasilnya akan menurun disebabkan pokok mengalami kecederaan. Kedua, dari segi kekurangan air semasa buah pesat membesar, kualiti isu mengkal ataupun isi ada tumpuk hitam tu menjadi satu cabaran. Dari segi saiz buah pula akan mengecil. Dari segi kualitinya juga akan menurun disebabkan bila air kurang, zat tidak dapat disalurkan. Jadi kebanyakan kita lihat musangking yang di mana bijinya tidak dapat dilutupi sepenuh oleh isi adalah disebabkan semasa buah pesat membesar, kekurangan air dengan zat. Jadi kalau kita dapat menyediakan air yang mencukupi, isi dapat melutupi keseluruhan biji. Jadi bijinya tidak terdedah semasa kita buka. Dan banyak orang berpendapat musangking biasanya biji terdedah itu adalah kebiasaan musangking. Tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah disebabkan dari segi pengurusan air dan zat yang tidak mencukupi. Ataupun berbuah lebih. Ataupun pokok mengalami sedikit jangkitan penyakit. Ataupun dari segi pH tanah yang tidak baik. Dan juga faktor-faktor lain seperti pengurusan kebun tidak menyimpan rumput. Menggunakan kaedah meracun rumput. Seterusnya juga dari segi penggunaan nutrien yang seimbang. Jadi dari segi kepentingan air ini dia merupakan pengurusan air ini merupakan satu perancangan yang penting. Jadi kalau boleh kita jangan tamak. Kalau boleh buat persediaan air yang mencukupi. Contohnya kita memerlukan air yang kita memerlukan 10% dari keluasan kawasan. Bagi saya kita harus tamak sedikit. Kita buat keluasan itu melebihi daripada keluasan yang diperlukan. Supaya seandainya berlakunya kemarau yang panjang, kita dapat bertahan. Kalau tidak, kebun kita juga antaranya akan menjadi nahas ataupun mengalami kerugian semasa berlakunya bencana kemarau. Jadi bagi saya, persediaan mencukupi itu adalah faktor untuk memastikan kita berjaya dalam penanaman durian. Jadi menanam durian bukan berapa luas yang kita menanam, tetapi berapa profesional dan juga persediaan yang mencukupi yang kita lakukan. Keluasan bukan menjadi kayu pengukur, tetapi dari segi profesionalisme merupakan kayu pengukur. Okey, sekiranya penyediaan air kita tidak mencukupi, pokok kita mati, contoh separuh. Kalau kita tanam 40 pokok seekar, kalau 20 pokok mati, maksudnya pendapatan kita tinggal separuh. Kalau bagi pokok kecil pula, kalau kita menyediakan air tidak mencukupi, dan seandainya berlaku kemarau yang panjang, kemungkinan besar pokok yang mati itu mungkin akan mencecah 50% hingga 90% atau ada kalanya kadang-kadang 100%. Jadi kerugian yang kita tanggung itu sangat tinggi. Jadi kalau kita dah kata lembu dah beli, pastikan kita beli tali. Ini satu congan kata pada orang peribahasa orang Cina. Kalau kita dah beli lembu, takkan kita tak beli tali, nanti lembu dah lari. Dalam pelaburan durian sebenarnya benda yang paling mahal adalah tanah. Kalau kita dah beli beratus ribu harga tanah ataupun berjuta, jadi pastikanlah pelaburan kita tu tidak menjadi satu pelaburan yang kita dikatakan gajah putih. Sedia kita tahu sekarang di Malaysia dan di seluruh Asia Tenggara, pelaburan durian menjadi topik yang hangat dibincangkan ataupun diperkatakan. Daripada kedai kopi sampailah ke hotel-hotel besar, kita lihat banyak orang yang melabur. Jadi dari segi pelaburan inilah kita harus ingat ialah pelaburan durian ini merupakan satu cabaran dan juga masalah yang bakal akan kita hadapi sekiranya kita tidak bersedia ataupun merancang daripada awal. Sebenarnya daripada segi penyediaan sumber air ini kita tahu juga kalau kita dapat menyediakan kolam yang besar, dia juga boleh dijadikan sebagai satu rekreasi ataupun pelancongan. Kita mungkin boleh menternak ikan di atas kolam
ataupun kita boleh buat kayak di atas kolam, ataupun sebagai satu tempat untuk kita untuk riadah, untuk menghilangkan stres dan tekanan. Bagi saya, kolam ni memang bila kita duduk di tepi kolam, kita rasa sesuatu yang lebih selesa ataupun stres tu berkurangan lah. Jadi bagi saya, persediaan air itu sebahagian daripada keperluan dalam penanaman ataupun tanaman. Jadi kalau boleh, pastikan kita ada setiap kebun kita ada satu kolam. Dan sebenarnya kolam juga boleh berfungsi sebagai satu kawasan untuk mengawal banjir. Kalau setiap orang kebun ada buat kolam, bila hujan masuk ke kolam, jadi air yang keluar tu dapat dikurangkan secara perlahan-lahan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung dia juga dapat mengurangkan banjir dan juga mengurangkan hakisan. Air yang mengalir keluar dari kolam biasanya lebih bersih daripada air yang masuk ke dalam kolam. Jadi kolam juga boleh digunakan sebagai satu daripada kaedah untuk mengawal hakisan dan pencemaran air semasa hujan lebat. Jadi ini juga antara faktor yang boleh digunakan. Dan kita juga boleh membina kolam melalui 3 peringkat, di mana sebelum masuk ke kolam besar, kita boleh buat 2 kolam kecil untuk sebagai kolam penapis sebelum kita melakukan. Ini juga dapat memenuhi keperluan EIA yang sekarang hari ini kalau sesiapa yang nak menanam durian yang melebihi kawasan yang 40 ekar dan ke atas, sebenarnya perlu juga mendapatkan kelulusan EIA. Jadi walaupun penguatkuasaan belum dijalankan dengan sepenuhnya, tetapi adalah baiknya kita dapat jugalah bersedia untuk menghadapi setiap peraturan dan juga setiap permintaan daripada dunia yang mengharapkan penanam durian memenuhi ciri-ciri ataupun kita panggil green environment, alam sekitar yang bersih dan hijau. Jadi kolam mempunyai banyak fungsi. Selain pada riadah, ada juga satu fungsi juga dapat mengurangkan suhu. Jadi ini antara faktor yang kita mungkin sama-sama boleh menyumbang dalam industri penanaman durian. Okey, sebagai satu daripada renungan kita bersama, pengedaran air itu sangat penting. Seandainya kita gagal menyediakan air, maksudnya kita akan gagal dalam pelaburan kita bila berlakunya perubahan cuaca yang mendadak, sama ada kemarau yang berpanjangan ataupun tengkujuh yang berpanjangan. Dia sebenarnya berkait rapat. Jadi bagi saya, sesiapa yang belum melabur, pastikan kita buat persediaan yang mencukupi. Dan kepada yang sudah melabur, sila buat sedikit kajian dan juga pengiraan berapakah air yang mampu kolam mampu bertahan. Saya lihat daripada pengalaman dulu orang yang tanam sayur, kalau lebih daripada 2 bulan tidak ada hujan, dia berhenti menanam sayur. Tunggu sehingga hujan datang. Ikat perut untuk 2-3 bulan bolehlah. Tetapi kalau durian, kalau ikat perut, dia pokok bukan ikat 2 tahun. Kadang-kadang dia mati terus. Jadi nak tanam semula tu sangat tidak berbaloi lah. Jadi bagi saya ialah air itu adalah satu aspek yang sangat penting. Dalam dunia ni tanpa air, segala benda hidup, tak kira manusia, binatang, haiwan, mikrob, termasuklah COVID-19, termasuklah tumbuh-tumbuhan tidak akan hidup tanpa air. Air adalah nyawa kepada semua benda hidup. Jadi pastikan kita mempunyai air mencukupi. Jadi kalau kita tidak sediakan air mencukupi, kita lihat satu contoh yang paling mudah dalam dunia ini, di gurun. Boleh kata di tengah-tengah gurun tu memang tidak ada benda hidup. Tumbuhan semua tak ada. Kalau betul di tengah-tengah gurun yang panas kering tu memang kita tak terjumpa apa benda hidup, pasir sahaja. Jadi bagi kita ini adalah satu pembelajaran yang kita boleh belajar pada ilmu semula jadi ataupun ilmu alam. Jadi bagi sesiapa yang nak menanam durian, sekali lagi ini sebagai renungan dan juga peringatan untuk kita bersama. Pastikan kita sediakan air yang mencukupi sebelum menanam. Terutamanya orang yang menanam di kawasan tinggi menjadi satu cabaran untuk menghantar atau mengepam air. Dan bagi orang yang menanam di kawasan tanah rata pula, saluran menjadi satu faktor yang penting. Dan kita akan kongsikan bersama pada masa akan datang lagi ciri-ciri yang lain ataupun keperluan-keperluan faktor yang diperlukan. Sekian, terima kasih.